Didik TV KPM. Sekarang kita pergi kepada faktor yang mempengaruhi proses urbanisasi. Apakah faktor? Faktor ni penyebab. Penyebab berlakunya urbanisasi seperti mana yang aku tanya, cepat atau lambat, ini adalah faktor yang mempengaruhi cepat atau lambat suatu urbanisasi berlaku di sesuatu kawasan. Tengok faktor yang pertama, kategori yang pertama iaitu faktor ekonomi. Yang pertama adalah aktiviti perlombongan. Contoh negara kita, aktiviti perlombongan seperti perlombongan biji timah menggalakkan urbanisasi awal. Contoh Kuala Lumpur. Dia berkembang hasil daripada aktiviti perlombongan biji timah. Tapi pada masa sekarang tidak lagi berlaku. Cuma ada beberapa aktiviti perlombongan seperti perlombongan petroleum. Seperti mana yang berlaku di Bintulu, di Miri dan di Kertih. Itu adalah berlaku perkembangan pesat bandar Kertih contohnya akibat daripada aktiviti perlombongan dan memproses petroleum dan gas asli. Itu adalah faktor ekonomi. Faktor ekonomi yang kedua adalah peluang pekerjaan. Sekiranya sesuatu kawasan itu menawarkan pekerjaan yang banyak, banyak pilihan peluang pekerjaan, maka penduduk akan berhijrah ke kawasan tersebut, seterusnya menjadikan sesuatu kawasan itu berkembang menjadi sebuah bandar yang besar. Mungkin berkembang semakin besar akibat daripada peluang pekerjaan. Di mana migrasi masuk suatu bandar kerana peluang pekerjaan dalam sektor perindustrian dan perkhidmatan. Boleh tak? Calon-calon boleh faham? Kalau faham boleh tunjuk tanda bagus. Semestinya Akmal bersama saya sentiasa memahami dan tunjuk tanda bagus. Diharap murid-murid di rumah juga turut faham dengan faktor ekonomi di mana dua tadi aktiviti perlombongan dan peluang pekerjaan. Kita tengok yang ketiga, kedudukan yang strategik. Apakah yang dimaksudkan dengan kedudukan strategik? Kedudukan strategik di laluan antarabangsa timur dan barat menggalakkan perkembangan bandar pelabuhan dalam perniagaan dan perdagangan. Seperti mana contohnya di Kelang, Bandar Kelang akibat daripada wujudnya pelabuhan yang dikenali sebagai Pelabuhan Kelang, dia punya jalan laut. Sama ada jalan udara, jalan laut ataupun jalan darat. Ini adalah faktor yang ketiga. Saya teruskan faktor yang mempengaruhi proses urbanisasi. Faktor ekonomi yang keempat, pelbagai jenis perkhidmatan. Seperti mana yang kita ketahui perkhidmatan penting dalam kehidupan kita seharian. Jadi proses urbanisasi telah mewujudkan pelbagai jenis perkhidmatan untuk penduduk. Ini faktor yang keempat. Saya nak tanyalah yang tak bercakap lagi tu. Damia, apa faktor yang lain yang Damia boleh fikirkan ataupun beri pandangan kepada murid-murid yang berada di rumah dan kita di studio ini berkaitan dengan faktor yang seterusnya. Apa faktor Damia? Silakan Damia. Damia. Boleh on mic. Faktor pelbagai jenis perkhidmatan. Dah sebut dah tadi. Faktor lain? Yang mungkin Keindahan alam semula jadi. Yes. Keindahan alam semula jadi. Kita tengok, terima kasih Damia, keindahan alam semula jadi. Di Malaysia semestinya terkenal dengan keindahan alam semula jadi. Kita tarik sikit luar daripada apa yang kita belajar, di mana iklim kita khatulistiwa panas dan lembap sepanjang tahun, mewujudkan keindahan alam semula jadi. Di mana keindahan alam semula jadi seperti pantai, laut dan hutan menggalakkan ekopelancongan. Apa ekopelancongan ni rasa Akmal? Tak apa. Kita tanya murid yang belum jawab lagi, cikgu. Belum jawab lagi. Amsyah. Apa Amsyah? Ekopelancongan ni apa Amsyah? Saya bagi ini apa ni? Kawasan pelancongan. Kawasan pelancongan. Ekopelancongan, kawasan pelancongan. Betul tapi kurang tepat. Jawapan sebenarnya adalah berkaitan dengan pelancongan alam semula jadi. Tak apa, mungkin tak ingat. Bukan tak tahu tapi tak ingat. Kegiatan ekopelancongan menyebabkan peningkatan infrastruktur dan proses urbanisasi bandar. Ini adalah faktor ekonomi. Boleh faham? Saya harap murid-murid di rumah dan di studio boleh faham dengan faktor ekonomi. Kita pergi kepada faktor yang seterusnya, iaitu faktor sosial. Alright. Faktor sosial, apakah yang dikatakan dengan sosial? Sosial adalah berkaitan dengan kehidupan kita seharian. Apa yang kita lalui, apa yang kita lakukan, apa yang kita buat setiap hari, di mana ia memerlukan kita
ada kemudahan. Sekiranya kemudahan wujud di sesuatu kawasan akan menyebabkan kawasan itu menjadi tumpuan penduduk dan menggalakkan proses urbanisasi. Ini kemudahan infrastruktur seperti bekalan air, elektrik, telekomunikasi, pengangkutan, pendidikan dan kesihatan telah menggalakkan proses urbanisasi. Kalau kawasan itu tak ada perkhidmatan air dan elektrik, agak-agak susah ke senang nak berkembang. Sangat sukar Sangat sebenarnya, cikgu. sukarlah kerana bekalan air dan elektrik adalah keperluan asas kehidupan kita pada masa kini. Betul. Okey, bukanlah masa dulu tidak menjadi keperluan wajib, tapi pada masa kini adalah keperluan yang wajib. Kemudahan pengangkutan, kalau kita nak bergerak dari satu tempat ke satu tempat, kalau kita rasa susah, kita akan menyebabkan kita rasa tak selesa, tak happy nak duduk kat situ, tak gembira. Okey, jadi kemudahan pengangkutan, jaringan lebur air dan perkhidmatan kereta api membolehkan pertempatan yang terletak di laluannya membangun menjadi bandar. Okey, dia lalu je. Lebur raya lalu dekat situ. Okey, adanya perkhidmatan jalan raya akan menyebabkan satu kawasan itu berkembang menjadi sebuah bandar. Yang ketiga adalah kemudahan pendidikan. Okey, sebagai contoh, kita adanya universiti-universiti awam ataupun swasta yang wujud di satu kawasan menyebabkan ramai orang berhijrah, terutama generasi muda, untuk pergi ke kawasan tersebut dan menjadikan kawasan tersebut berkembang menjadi sebuah bandar. Okey. Faham? Itu adalah faktor yang berkaitan dengan sosial. Kita pergi faktor governance. Okey. Lashmi, okey, Lashmi boleh dengar saya? Okey, apakah faktor governance yang pertama yang Lashmi rasa mempengaruhi proses urbanisasi ini? Mungkin boleh share dengan murid-murid, rakan-rakan di rumah. Okey, Lashmi? Zon perdagangan bebas. Faktor governance, zon perdagangan bebas. Okey, terima kasih. Okey, zon perdagangan bebas. Okey, apakah yang dikatakan dengan zon perdagangan bebas ni? Bandar berkembang kerana kerajaan telah menggalakkan perindustrian di beberapa bandar dengan menubuhkan zon perdagangan bebas. Apa maksud zon perdagangan bebas? Maksudnya bebas untuk berdagang, membuka kilang, menjalankan perkhidmatan, menawarkan pekerjaan. Itu faktor governance. Governance ni maksudnya adalah dasar kerajaan. Kerajaan tetapkan dekat sini boleh buat perdagangan, boleh buka kilang. Mungkin cukai yang dikenakan rendah. Maka menarik pelabur-pelabur dalam dan luar negara untuk membuka kilang. Bila buka kilang mesti ada peluang pekerjaan. Bila ada peluang pekerjaan mestilah ramai orang-orang luar daripada kawasan tersebut akan hadir ke situ untuk bekerja. Menetap di situ, maka kawasan itu berkembang. Daripada satu kawasan perindustrian saja berkembang menjadi sebuah bandar kerana wujudnya kawasan pertempatan. Betul. Itu kaitan dia. Kena biasakan dengan ayat-ayat sebegitu untuk menjawab soalan-soalan dalam peperiksaan sijil pelajaran, misal terutama dalam mata pelajaran geografi. Kita pergi yang ke ini contohlah contoh bayang lepas di Pulau Pinang, ada zon kawasan perdagangan bebas. Ini faktor governance yang kedua adalah bandar satelit. Bandar satelit ni apa? Bandar satelit ni adalah bandar yang bergantung pada industri tempatan tapi ada perkaitan ekonomi dan struktur jaringan perhubungan dan pentadbiran dengan sesuatu bandar raya yang berhampiran. Bandar induk, diwujudkan berhampiran dengan bandar induk itu adalah bandar satelit, pecahan, cawangan untuk mengurangkan mungkin kesesakan yang berlaku di kawasan ataupun sebagainya. Dan bandar yang lain selain pada istilah bandar satelit ada juga bandar baharu. Contoh Bandar Bangi dah berkembang menjadi sebuah bandar yang terlalu padat, maka wujudlah bandar kedua iaitu Bandar Baru Bangi. Itu fungsi bandar baru. Ataupun bandar satelit dia mengurangkan ataupun membesarkan kawasan bandar. Contoh bandar satelit biasanya dianggap penyokong bandar raya yang berhampiran. Banyaklah bandar-bandar yang berhampiran untuk memberi peluang ataupun kapasiti yang lebih besar kepada bandar utama. Faktor governance yang ketiga, yang terakhir apa? Mungkin kita boleh minta cadangan daripada rakan-rakan, murid-murid yang bersama saya. Siapa? Azril? Mungkin Azril boleh beritahu ke faktor governance yang seterusnya?
Teknologi maklumat. Oh, teknologi maklumat. Okey, bagus. Cadangan apa-apa maklumat perkongsian daripada Azri. Terima kasih Azri. Okey, teknologi maklumat wujudnya bandar teknologi maklumat. Okey, pembangunan teknologi maklumat oleh pihak kerajaan menggalakkan proses urbanisasi melalui Pusat Urus Niaga Teknologi Maklumat. Okey, sebagai contoh bandar Cyberjaya di Selangor. Itu adalah bandar teknologi maklumat. Berkembang akibat daripada penawaran perkhidmatan berkaitan dengan teknologi maklumat yang memang dewasa ini kita tahu memang sangat-sangat perlu dalam kehidupan generasi baharu, okey, dan akan datang. Okey, itu adalah faktor governance. Okey, saya teruskan lagi. Jadi kita dah itu saja faktor. Kena ingat je. Calon-calon kena ingat faktor ni tadi apakah faktor yang menyebabkan berlakunya proses urbanisasi. Ingat ada faktor ekonomi, ada faktor apa lagi? Boleh bagi respon sosial dan faktor governance. Governance ni kena faham, governance ini adalah dasar kerajaan. Peranan yang dimainkan oleh kerajaan dalam membantu proses urbanisasi. Okey, ini soalan contoh. Okey, kita nak minta seorang murid untuk bacakan terlebih dahulu soalan ini. Dan pilihan sebab jawapan dalam peperiksaan kita kena baca dulu soalan dan baca pilihan jawapan supaya kita boleh dapat kenal pasti apa kehendak ni, baca dahulu. Okey, silakan siapa yang sudi? Damia? Boleh Damia? Okey. Damia boleh bacakan dulu jawab soalan dan pilihan jawapan. Okey. Ini soalan objektif. Silakan Damia. Apakah faktor ekonomi yang mempengaruhi proses urbanisasi di Malaysia? A. Kemudahan asas. B. Kemudahan pendidikan. C. Kemudahan perlombongan. D. Sistem pengangkutan moden. Okey. C. Kegiatan perlombongan. Saya betulkan. Bukan kegiatan perlombongan. Okey. Okey. Faktor ekonomi. Dia tanya kunci soalan dia adalah faktor ekonomi. Tadi kita dah belajar ekonomi, kita dah belajar tentang sosial, kita belajar tentang governance. Tapi kali ini soalan yang hanya menjurus kepada faktor ekonomi. Kita tengok satu persatu. Okey, A. Okey, adakah A kita nak tengok jawapan dari rakan? Ke Damia nak bagi jawapan? Jangan bagi jawapan dulu. Okey, A, adakah betul A? Kemudahan asas? Tak. Kenapa tidak? Sebab ingat balik. kemudahan asas tu Okey. Kemudahan asas tu mungkin sangkut-sangkut dia tidak apa. sesuai untuk proses urbanisasi. Okey, tak sesuai untuk proses urbanisasi. Tak apa, kemudahan asas adalah faktor sosial. Faktor sosial. Okey, kemudahan pendidikan adalah faktor sosial. Kegiatan perlombongan, ekonomi, sistem pengangkutan moden, ini adalah sosial. Dia tanya apa? Kegiatan ekonomi. So jawapan dia adalah C. Okey, faktor ekonomi. Yang seterusnya, ini soalan contoh berkaitan dengan soalan esei. Boleh keluar dalam soalan esei. Huraikan faktor yang mempengaruhi proses urbanisasi di Malaysia. Disuruh huraikan. Hurai 6 markah. Mesti ada fakta, huraian dan contoh yang sesuai. Cara nak jawab, senaraikan sebanyak mungkin faktornya. Faktor yang pertama, peluang pekerjaan. Faktor yang kedua adalah banyak kemudahan infrastruktur. Faktor yang ketiga adalah faktor governance. Yang keempat, siapa faktor keempat? Tolong lengkapkan saya punya faktor-faktor yang sesuai berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi proses urbanisasi di Malaysia. Ini siapa? jawapan dia ada dekat tadi, Cikgu. Ada yang saya sebutkan tadi. Ada apa dekat Rashmi? tadi. Kemudahan pendidikan. Kemudahan pendidikan. Ini contoh jawapan yang saya sediakan. Yang lain-lain, murid-murid di rumah dan murid-murid di studio boleh tambah huraian. Ini cadangan jawapan. Perkara pertama, kita kena tulis dulu mukadimah dia. Ayat-ayat cinta dulu untuk sebelum kita jawab. Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi. Kita senaraikan faktor yang kita dah buat list tadi. Kita dah buat senarai tadi. Barulah kita jawab. Di contoh dia, faktor yang pertama ialah terdapat banyak peluang pekerjaan. Ini adalah fakta dia. Peluang pekerjaan dalam pelbagai bidang telah menarik minat penduduk luar untuk masuk ke satu kawasan. Ini adalah huraiannya. Pertambahan jumlah penduduk telah menyebabkan kawasan tersebut berkembang menjadi sebuah bandar, contohnya Bandaraya Kuala Lumpur. Ini adalah
contohnya. Maka ada satu fakta, ada satu huraian dan ada satu contoh membawa markah 3 markah. Tadi 6 boleh sambung faktor yang seterusnya itu banyak kemudahan infrastruktur, faktor governance dan terdapatnya kemudahan pendidikan. Baik, Itu cikgu. adalah faktor dia. Ya. Didik TV KPM